لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم والهم الملائكة المقربين وافتح لنا أبواب رحمتك وعلينا سر رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا سالنا وحدة ولا شيخ مسلم لنا وعمل الدارين. Sekian. Dan pada bahwasanya tiada disembahyangkan dengan dia fardu ain apabila ia tayamum bagi yang lainnya. Dan pada bahwasanya tayamum. Ini setengah pada beberapa perkara yang jadi berlainan antara wuduk dan tayamum. Dan pada bahwasanya tayamum tiada disembahyangkan dengan dia dengan tayamum, tiada disembahyang fardu ain. Tak boleh kita nak sembahyang fardu ain dengan tayamum apabila ia seorang tu tayamum bagi yang lainnya lain daripada fardu ain. Macam mana seperti ia tayamum bagi sembahyang semata-mata, yakni sunat mutlak. Sembahyang tak. Seperti ia tayamum bagi sembahyang semata-mata. Dia tayamum tu untuk nak sembahyang, tak kait dengan sembahyang fardu ain. Jadi dia niat tu sajaku mengharuskan sembahyang. Sajaku mengharuskan sembahyang. Maka kalau tidak dengan tidak kait dengan fardu. Artinya dia tayamum kerana nak buat sunat mutlak. Atau bagi sembahyang sunat atau bagi sembahyang jenazah. Jadi maknanya dulu ada dah bagi peringkat-peringkat dia. Kalau kita niat istibahati fardis salat, kalau kita niat mengharuskan fardu sembahyang, maka dengan tayamum itu boleh guna pada semuanya. Tetapi kalau digunakan pada satu fardu, tak boleh guna pada yang lain dah. Maknanya kalau kita niat tu saja ku mengharuskan sembahyang, tidak kait dengan fardu sembahyang, dengan tidak kait dengan kata fardu, maka tak boleh kita gunakan tayamum itu pada sembahyang fardu ain. Begitu juga saja ku mengharuskan sembahyang tarawih, misalnya, maka dia belum salat isyak. Maka nak sembahyang isyak dengan tayamum tu tak boleh, sebab dia niat mengharuskan sembahyang sunat, tak boleh nak mengharuskan nak salat fardu ain, tak boleh. Atau bagi sembahyang jenazah. Tapi kalau wuduk, kalau dia sajaku mengangkat hadas untuk sembahyang sunat, kalau dia kata begitu. Sajaku mengambil wuduk, sajaku mengangkat hadas kerana sembahyang sunat. Maka boleh nak guna wuduk itu pada sembahyang fardu. Tapi tayamum, kalau ambil peringkat satu, boleh guna pada peringkat dua, peringkat tiga. Kalau ambil peringkat dua, boleh guna peringkat dua, peringkat tiga. Kalau peringkat dua, kalau niat peringkat yang ketiga, nak naik peringkat yang pertama, yang kedua tak boleh. Dan pada tiada sunat tajdid, tayamum tak sunat tajdid. Tak sunat tajdid, tak sama dengan wuduk. Wuduk tu disunatkan mentajdidkan wuduk, membaharukan wuduk. Maknanya
apabila kita ambil wuduk, kita dah gunakan wuduk itu pada satu solat. Apabila kita nak solat satu lagi, seperti kita ambil wuduk solat maghrib, tapi kita tidak batal wuduk. Apabila nak solat isya tu sunat kita tajdidkan, membaharukan, ambil wuduk lain lah. Tapi tayamum tidak. Contohnya kita tayamum semayang zuhur. Lepas pada semayang zuhur tu kita nak semayang ba'diyah zuhur pula. Maka tak sunat kita tajdid. Dan tiada meniga-niga dia tayamum. Tayamum tak sunat meninggalkan wuduk. Basuh 3 kali disunatkan. Sapu 3 kali. Berkumur pun 3 kali. Dalam perbuatan wuduk disunatkan 3. Adapun di tayamum tak sunat. Sapu muka 1 kali, tak sunat 2, 3, tak sunat. Dan pada tiada harus didahulu daripada istinja, dan dahulu daripada masuk waktu, dan dahulu daripada menghilangkan najis. Ini masalah tayamum. Tiada harus didahulukan tayamum daripada istinja, menyuci daripada qada hajat. Hajat kecil, hajat besar. Jadi maknanya kalau qada hajat mesti istinja dululah. Istinja dengan batu ke, istinja dengan air ke, masuk ke semua. Tapi wuduk boleh. Kalau dia qada hajat besar, tidak istinja lagi, dia ambil wuduk. Selepas pada dia ambil wuduk, wuduk tu sah. Wuduk tu sah lah. Tapi selepas wuduk, kalau dia sentuh di situ, maka batal wuduk. Tapi nak cerita katanya, dia selepas pada dia qada hajat besar atau dia kencing, kalau dia tak basuh lagi pun sah mengambil wuduk. Lepas tu, nak solat dia basuh lah. Lepas tu tak nak batal, jangan sentuh lah. Balut pakai sarung tangan ke. Gitu. Dan dahulu daripada masuk waktu, sebab syarat bagi sah wuduk tu ialah dibuat, syarat bagi nak sah tayamum, syarat dibuatkan tayamum selepas pada masuk waktu. Tapi wuduk boleh. Dan dahulu daripada menghilangkan najis yang ada kat badan tu, kalau wuduk sah. Tapi tayamum kalau ada najis, mana-mana najis sekalipun, tidak sah tayamum, melainkan dihilangkan najis lebih dahulu. Dan pada tiada sah tayamum bagi orang asi dengan safar, apabila ada sertanya air yang berkandak kepadanya kerana dahaga dan lain. Wuduk dia boleh semata. Mana-mana kelakuan safar maksiat ke safar tidak maksiat, dia boleh semata. Sah semata. Tapi tayamum lain. Dan pada tiada sah tayamum, tidak sah bagi siapa orang yang asi dengan safarnya. Maknanya contohnya dia tu, musafir dia tu nak pergi buat maksiat. Musafir nak pergi judi ke sana, nak pergi curi ke sana masalan. Maka musafir dia tu dikatakan musafir asi. Maksiat dengan sebab musafir dia. Lepas tu apabila ada sertanya air yang berkandak kepadanya kepada air, kerana dahaga dan lainnya lain pada dahaga. Jadi mana air kat dia tu ada. Tapi nak cadang untuk minum, takut dahaga masa depan lah. Air untuk minum, untuk disediakan untuk minum, dengan sebab ada airnya begitu, maka dia tak boleh nak tayamum. Maka dia kena gunakan air itu untuk ambil wuduk. Lepas tu dahaga kira lain. Sebab sepatutnya dia tak boleh musafir kan. Sepatutnya tak boleh musafir. Sebabnya musafir nak pergi curi barang orang. Musafir nak pergi judi kat kasino di mana. Maka sepatutnya dia tak boleh nak musafir di awal lagi. Sebab tu tak boleh dia nak tayamum.
tatimmatun. Jikalau tayamum, Abina masalah perbezaan di antara wuduk dan tayamum tu dah habis. Ni masuk tajuk lain pula. Tatimmatun, ini suatu kesempurnaan. Jadi maknanya boleh jadi sebut yang panjang mari semenjak daripada awal bab tayamum sampai ke sini. Boleh jadi ada ketinggalan lagi masalah-masalah hendak diceritakan untuk nak bagi kita tahu. Maka sini datangkan dengan kata tatimmatun, makna kesempurnaan. Mana sini ni masalah yang dia sebut ni nak sepenuhkan masalah-masalah tayamum. Jikalau tayamum perempuan yang haid kerana ketiadaan air, bukan kerana sakit lah, kerana ketiadaan air. Perempuan yang haid mana perempuan yang putus daripada darah haid. Mana darah haid dah dia suci, dah berhenti, dia pun tayamum sebab tidak ada air. Kemudian kemudian maka metamkinkan suaminya daripada wati. Kemudian pula melihat ia akan air pada pertengahan jimaknya, batal tayamumnya. Jadi ini kembali kepada masalah pada muka surat 46, 64. Baris yang ketiga membatalkan katanya, dan setengahnya membatalkan tayamum melihat bagi air, yakni mengetahui ada air. Kembali kepada masalah itu. Selepas pada tayamum, apabila tahu kata ada air, maka batal tayamum. Habis itu masalah di sini, perempuan, contohnya kita katanya dia ni, darah dia tu berhenti pada waktu masa pagi begini. Jadi, tak ada nak solat lagi lah dia ni sebab zuhur jauh lagi, lambat lagi. Lepas tu dia selepas pada suci darah itu putus daripada darah sepatutnya. Lepas tu dia nak serah diri dia kepada suami. Nak serah suami, nak setubuh dengan dia lah. Dia pun mandi. Dia pun nak mandi, air tidak ada. Nak mandi, air tidak ada. Maka dia pun tayamum. Jadi tayamum dia tu bukan kerana nak solat dah lah. Kerana nak bagi halal bagi suami bersetubuh dengan dia. Nak serah diri dia kepada suami. Katanya, jikalau tayamum perempuan yang haid, yang putus, yang dah berhenti darah haid dia. Kerana ketiadaan. Tayamum tu kerana tidak ada air. Kerana ketiadaan air. Mana tayamum tu ganti daripada mandi lah. Tayamum ganti daripada mandi. Selepas pada dia tayamum, dia tamkinkan suaminya daripada wati. Maknanya dia serah kepada suami dia wati lah. Mana kemudian tengah-tengah wati tu, kemudian melihat ia, melihat, dimaksud melihat ni apa dia dulu? Tahu, mengetahui. Mengikut yang muka 64 baris yang ketiga tu, melihat bagi ayat, yakni mengetahui dengan ada ayat. Kemudian melihat ia, yakni tahu ia, mengetahui ia, yang perempuan tadi akan ayat, yakni akan ada ayat. Tahu tu bila? Pada pertengahan jimak. Maknanya masa jimak tu lah. Masa suami bersetubuh dengan dia tu lah. Maka dia tahu kata ada air. Jawabnya batal tayamumnya. Tayamum dia tu batal. Apabila tayamum tu batal, haram atas perempuan itu metamkinkan dia kan suami.
tak boleh nak bagi, nak biarkan suami dia wati dia lagi, tak boleh. Maknanya kena berhenti ya. Dan wajib suaminya, suami wajib atas suaminya wajib atas suaminya itu menanggalkan dia. Mana kemaluan itulah. Tanggalkan kemaluan dia, kemaluan suami. Mana berhentilah. Lepas tu kalau nak sambung lagi tu kena mandi. Sebab dia tahu kata ada air. Jangan tanya apa tu nak ambil air di mana. Dah katanya dia tahu kata ada air. Gitu. Lepas tu tahu jalan mana, itu serahlah jalan mana-mana sekalipun. Artinya tengah-tengah jimat tu orang datang bagi air kat dia. Katalah jadi batal sebab dia yang tahu, perempuan tu yang tahu. Sebab dia yang tayamum, suami tak tayamum. Bersalahan apabila melihat suaminya, yakni apabila tahu suaminya tahu kata ada air. Padahal menjimukkan dia kan perempuan yang tadi. Kalau suami tak mengaku sebab suami tak tayamum, maka tiada wajib. Boleh jadi suami tahu, isteri tak tahu, orang mesej kepada suami saja. Tengah-tengah jimuk orang mesej kat dia, dia pun baca. Saya hantarkan air daripada rumah. Masalah. Suami tahu. Isteri tak tahu. Lebih-lebihnya suami tak bagi tahu pada isteri pun. Gitu. Tapi kalau suami jangan bagi tahu pada isteri. Nanti kena berhenti kat tengah jalan. Maka tiada wajib atasnya atas suami meninggal bukan menanggal, meninggalkan jimat. Tadi pun baca meninggal, mana berhenti lah. Tak wajib sebab isteri tak batal. Sebab dia tak tahu, sebab tu kata jangan bagi tahu kat dia lah. Kata air dah ada kat depan rumah sekarang. Masalah. Kerana kenapa boleh katanya tak wajib tadi? Kerana tiada batal tayamumnya, tayamum perempuan. Sebab dia bukan perempuan tu tahu, bukan si isteri tu tahu, suami tahu. Tiada batal tayamum dengan melihat suaminya, suami yang tahu, bukan dia yang tahu. Begitulah. Dan jika tayamum perempuan yang haid bagi fardu ain, sekiranya perempuan tu yang suci, yang putus, yang berhenti daripada darah haid, maka dia tayamum untuk nak solat fardu ain. Untuk nak solat fardu ain. Bukan untuk nak tamkin dah. Sajaku mengharuskan sembahyang fardu. Maka harus sembahyang fardu. Dia boleh nak sembahyang dengan tayamum itu kan sembahyang fardu. Harus sembahyang fardu maknanya harus bagi dia sembahyang dengan tayamum itu sembahyang fardu. Dan harus pula ia tamkin bagi suaminya. Dan juga dengan tayamum saat ni kalau lepas solat tu dia nak serahkan diri dia kepada suami pun harus. Kerana ia sebab apa boleh selepas pada solat tu dia nak serah kepada suami dia, tak payah dia tayamum lain lah. Jadi awal-awalnya contohnya dia kita katanya haid dia tu berhenti masa ni. Sebelah pagi ni haid dia tu berhenti masa ni. Lepas tu dia apabila masuk zuhur dia pun tak ada air nak mandi, dia pun tayamum. Tayamum tu tujuan istibahah fardu sembahyang lah, mengharuskan fardu zuhur tu lah. Lepas tu selepas pada sembahyang fardu zuhur tu dia nak serah kepada suaminya, maka tak payah. Apabila dia nak serah selepas pada sembahyang zuhur, dia nak serahkan diri dia kepada suami tu, tak payah dia ambil tayamum lain. Tak payah dia ambil tayamum lain, buat tayamum lain tak payah. Sebab apa? Kerana bukan ia tamkin tu daripada fardu ain. Kalau sudah zuhur nak sambung asar, itu kena tayamum lain lah. Tapi sudah sembahyang fardu zuhur, masalah sudah sembahyang zuhur nak serah kepada suami, serah bukan fardu ain.
bukan fardu ain, maka bolehlah. Semacam selepas pada sembahyang zuhur kita nak sembahyang sunat pula, tak payah tayamum lain. Begitulah. Lepas tu bukan fardu ain, takkan wajib ke dia serah kepada suami? Haram tu kalau suami nak dia tak bagi tu dengan tak ada uzur, haram. Fardu di atas dia, wajib di atas dia. Kenapa bukan katanya kerana ia bukan dua fardu, kerana bukan ia dua fardu ain. Tapi sembahyang zuhur wajib ke tidak? Wajib. Wajib fardu ain. Lepas tu serah kepada suami wajib atas apa? Wajib di atas dia, fardu ain lah juga pun. Kan? Tapi kenapa nak serah pada suami tak payah tayamum lain? Maksudnya yakni dua fardu sembahyang dan dua tawaf. Begitu. Jadi maknanya memanglah serahkan suami itu adalah fardu ain di atas isteri. Tetapi yang kita cakap kata satu tayamum tak boleh buat dua fardu, yakni dua fardu sembahyang, dua fardu tawaf. Kenapa begitu? Dua fardu sembahyang, dua fardu tawaf itu tak boleh himpunkan dengan satu tayamum. Adapun tamkinkan suami bukan sembahyang, bukan tawaf. Sebab tu yakni dua fardu sembahyang, dua tawaf. Hanya ia martabah naflin. Hanya ia tamkin tu duduk di peringkat sunat. Peringkat nombor dua. Nah, kita maklum kalau tayamum untuk peringkat satu boleh digunakan pada peringkat nombor dua, nombor tiga. Begitu. Walaupun wajiblah. Tetapi dia tu duduk di peringkat yang kedua, peringkat sunat. Tetapi ia yang pada peringkat yang ketiga. Begitu pula. Bukan peringkat nombor dua. Peringkat sunat yang nombor tiga. Tetapi ia tamkin tu pada peringkat yang ketiga. Bukan peringkat sunat nombor dua tu tidak. Sebab tu tak payah dia tayamum lain. Begitu ya. Wallahu a'lam. Habis masalah tayamum, panjang bahasan dia. Kemudian katanya wallahu a'lam. Babun najasati wa izalatiha. Ini suatu bab pada menyatakan najis. Nak menyatakan najis, mana nak bagi kita kenal apa benda najis. Najis tu benda macam mana? Apa dia yang dikatakan najis? Itu nak pada menyatakan najis. Nak bagi kita kenal najis. Sudah kita kenal, najis, nak ada dan menghilangkan dia. Nak tambah dan. Jadi ini suatu bab pada menyatakan najis dan menghilangkan dia kan najis. Jadi dua tajuk, dua perkara lah nak cerita di dalam ini bab. Satunya nak cerita untuk nak bagi kita kenalkan benda najis. Selepas kita kenal dah benda najis, nak cerita pula menghilangkan najis. Mana cara menyucikan, cara menghilang, cara menyucikan najis. Iaitu menghilangkan dia dan menghilangkan dia ni, dan cara artinya kaifiat, dan cara atau dan kaifiat menghilangkan dia, menyucikan dia kan najasah. Jadi dua, nak bagi kenalkan najis dan nak bagi tahu cara-cara kaifiat, cara tu kaifiat. Nak bagi tahu cara-cara kaifiat untuk nak menyucikan, nak menghilangkan najis. Dua perkara nak cerita dalam bab ini. Hmm.
maka adalah maknanya pada luar suatu yang diluat. Maka adalah maknanya makna najasah. Najasah. Najasah pada luar bukan makna syarak. Makna luar yang kita katanya kotor, cemar. Benda gitu. Benda kotor, benda cemar. Suatu yang diluat. Mana suatu benda yang diluat. Itu panggil najas. Najasah pada luar. Benda yang kotor seperti air liur apabila diludah, sudah diludah, ingus, apa lagi, taik mata, begitulah. Itu dah najasah pada luar. Benda yang luar. Bangkai, itu benda yang luar. Itu dah panggil najasah. Pada luar. Sebab tu najasah kalau nak kira betul dengan bahasa Melayu panggil benda yang kotor, benda yang cemar. Benda yang kotor, benda yang cemar itu dikatakan najasah dah pada luar. Tetapi pada makna syarak tu kalau kita katanya air liur apabila sudah diludah tak panggil najasah pada syarak. Tak panggil najasah pada syarak, panggil najasah pada luar. Sebab air liur tak najis kan. Tapi janganlah air liur campur dengan darah kat gigi itulah. Air liur, semata-mata air liur, air mandi. Itu kotor lah. Kotor lah. Benda diluati lah. Tetapi bukan najis lagi pada syarak. Jadi air liur apabila sudah diludah tu, mana najis pada luar. Suci pada syarak. Suci itu maknanya kalau kena pun tak wajib basuh. Maknanya suci itu makna sembahyang tu sah. Kalau ada kena air liur, sembahyang tu sah. Tapi nak bagi bersih tu lain lah. Sunat kita basuhkan kan. Sunat kita basuh. Tapi kalau tak basuh, sah sembahyang. Kalau kena air liur kat kain masalah, sah ke tidak? Sah sebab benda suci maknanya bukan benda najis. Walaupun luat-luat lah. Begitulah. Sebab pada makna syarak ni sebut katanya dia tak kira luat tak luat. Kira katanya apa dia? Suci dan najis. Benda kalau bukan najis, dia suci. Tidak pun kalau nak bagi tiga pun boleh. Asalnya benda najis, benda suci. Benda tu ada dua perkara pada syarak. Benda suci, benda najis. Luat tak luat, dia tak kira. Pada syarak luwati ke sama saja boleh jadi itu suci tapi diluwati seperti air liur sudah diludah. Boleh jadi apa dia? Boleh jadi benda tu najis tetapi tidak diluwati. Seperti bangkai binatang yang baru-baru mati lah. Yang baru-baru mati, kita katanya seperti burung yang mati dengan tak disembelih baru-baru mati tu. Tak luwati lagi kan. Tak luwati lagi. Nanti dia busuk tu jadi luwati. Tapi dah najis. Seperti bangkai semut-semut yang mati tu. Orang tak luwati. Dengan semut. Tapi dah najis. Itu maknanya kalau najis pada syarak, boleh jadi yang diluwati, boleh jadi yang tidak diluwati. Lepas tu kalau najis pada lurah pula, najis pada lurah pulaknya, ia kira kata benda yang diluwati. Walaupun kalau tak basuh dia sah sembahyang sekalipun, seperti air liur kena kat kain. Gitu. Tu ada umum khusus. Ada umum khusus makna najasah pada syarak dan pada lurah. Dan pada istilah. Ini pada istilah syarak. Pada istilah syarak. Najasah pada istilah syarak mana pada dikandaki. Dia luat yang diluat. Jadi
nak kata luwat itu benda tu kita tak sebutlah kalau masa makan tu. Tak setengah orang tu kalau tengok benda tu sampai mutah, tu itu luwat. Seperti air liur, ingus, begitu. Bangkai, dan pada istilah ini pada istilah syarak dengan dihadkan dia. Maknanya najasah pada syarak dihad, mana ditakrifkan dia, dibuat takrifkan dia kan najasah pada syarak, pada istilah syarak, dengan dihadkan dia, maknanya sebut takrif lah. Iaitu ni makna dia, takrif dia. Makna dia, takrif dia, tiap-tiap yang luat yang menegahkan sah sembahyang sekira-kira tiada dimudahkan dia. Adapun yang dimudahkan dia itu iaitu orang ketiadaan air dan tanah. Iaitu najasah pada syarak, tiap-tiap yang diluat, yang luat, yang menegahkan sah sembahyang. Yang menegahkan sah sembahyang sekiranya ada pada badan atau ada pada pakaian atau ada pada tempat. Tu kena jaga sikit. Yang menegahkan sembahyang sekira ada pada badan orang sembahyang atau ada pada pakaian orang sembahyang atau ada di tempat sembahyang. Sebab kita maklum kan, tidak sah sembahyang dengan ada najis kan. Ada najis kat mana? Kat badan, kat pakaian, kat tempat. Jadi sebab tu setengah daripada syarat nak sah sembahyang tu ialah suci daripada najis. Suci daripada najis pada badan dan pada pakaian dan pada tempat. Mana tempat yang bersentuh dengan kita ketika kita solat. Maknanya kalau ada tidak sah sembahyang, mesti disucikan. Tapi kata tidak sah tu sekira-kira tiada dimudahkan. Sekira-kira tiada dimudahkan, dia kan tiap-tiap tadi. Tidak dimudahkan tu mana tidak dimaafkan. Tidak dimudahkan, tidak dimaafkan. Tengok, adapun yang dimudahkan, yang dimaafkan, iaitu orang ketiadaan air dan tanah. Orang tu dia wuduk tidak ada, najis ada kat badan dia. Jadi tidak ada air nak basuh, nak menyuci, najis nak ambil wuduk, tanah pun tidak ada nak tayamum. Maka orang ni sembahyang dia sah tetapi wajib diulangi. Begitulah. Itu makna dia dengan secara takrifnya begitulah. Rasanya susah kita nak jumpa benda sikit tu dengan tengok pada takrif. Nanti dia cerita satu-satu. Yang mana suci, benda mana suci, benda mana najis. Ketahui olehmu bahawasanya segala ain itu atas dua bahagi. Bahawasa ketahui olehmu, ni kita nak kenal, nak tahu, nak cerita benda najis macam mana. Beginilah, awal-awal kita kira begini, benda ni terbahagi kepada dua bahagian. Benda di atas dunia ni dah, benda yang ada di atas dunia,
ketahui olehmu bahwasanya segala ain, segala benda-benda yang ada di atas dunia ni atas dua bahagai, mana terbahagi kepada dua bahagai. Terbahagi kepada dua bahagai. Pertama, jamad. Ada. Pertama, jamadiyun. 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 Jangan baca Jumadal awal, Jumadal sani, Jumadal akhir. Nama bulan. Dia macam Jumadah, itu jadi nama bulan. Rabiul awal, Rabiul awal, Rabiul sani atau Rabiul akhir, Jumadal awal. Bukan Jamadah. Jumadal awal, Jumadal akhir. Akhir setengah pagi, Jumadal sani. Sini baca jamadiyun. Kedua, hayawaniyun. Jamadiyun. Yang keduanya jamadiyun. Maka hayawaniyun tu mana binatang lah. Maknanya benda hidup lah. Jamad itu hayawaniyun tu mana benda hidup. Benda apa kita panggil? Benda hidup. Atas satu nama lagi kita panggil apa? Benda yang bernyawa. Artinya benda apa lagi? Yang mempunyai ruh. Maka masuk hayawan, masuk manusia. Masuk manusia dan segala binatang, darat, laut, binatang air, binatang darat, kecil, besar, semua. Semut pun hayawani. Gajah pun, sekecil-kecil semut pun hayawani. Ada lagi kalau kecil daripada semut pun hayawani. Kalau besar macam gajah pun hayawani. Kalau ada dinosaur, kalau ada sungguh pun hayawani. Manusia pun hayawani. Lepas tu lain pada hayawan itu dikatakan jum'atu apa dia? Jamadi. Maknanya seperti kayu, batu, tanah, air pun masuk dalam jamadi juga di sini. Sebab tidak kira katanya benda tak mempunyai ruh, tidak bernyawa. Air kencing ke apa tu masuk dalam jamadi. Mana kira katanya bukan jenis binatang, kita kira katanya jamada semua. Tapi setengah tu benda cair. Tapi asal jamat tu mana benda beku, air tak masuk lah. Jenis benda cair, benda lembut tu tak masuk. Tapi sini kira katanya lain pada jenis binatang yang bernyawa, kira kata jamadi semua. Jadi dua begitu kita ingat. Benda ni ada kalanya benda yang bernyawa, ada kalanya tidak bernyawa. Benda yang ada di atas dunia ni, perkara-perkara yang ada di atas dunia ni, benda yang kita tengok-tengok, benda yang kita nampak-nampak sekarangnya, ada kalanya jenis hayawani, ada kala jenis jamadi. Mana kalau jenis bernyawa tu, walaupun semut sekalipun yang hidup, kita panggil hayawani. Lain pada tu panggil jamadi semua. Adapun yang jamad, lain pada jenis binatang, jenis benda bernyawa, itu maka iaitu suci. Asalnya nak cerita asal dulu. Nak cerita asal. Asal benda jamad ni, benda yang tak bernyawa ni seperti kayu, batu dan lain-lain lagi, dengan secara asalnya kita letak katanya suci ke semua. Begitu dulu. Melainkan barang yang dinas oleh syarak pada najisnya.
Melainkan perkara benda jamat yang dinas, yang ditentu oleh syarak pada najisnya. Gini, kita tak payah bilang satu-satulah. Kita ingat dengan secara begini, asal benda yang tidak bernyawa, benda tidak mempunyai roh, benda tidak bukan benda jenis hidup nyawa gini, kita letak katanya suci. Suci. Malaikat ada nas, ada cerita oleh syarak kata benda tu najis. Maknanya kalau syarak tidak ada cerita kata najis, maka kita tahulah kata suci. Contohnya kita jumpa satu benda masalah. Satu benda tu katalah bukan benda yang jenis bernyawa lah. Kita tengok botol masalah. Botol kaca tu. Najis ke tidak? Najis ke tidak? Tengok syarak kata najis ke tidak botol. Kalau syarak tak cerita kata najis, maknanya suci. Katalah apa-apa sekalipun. Temu satu jenis pokok masalah. Jumpa satu jenis pokok masalah. Pokok tu memang bukan benda binatang kan. Maka suci ke najis. Kalau tengok syarak cerita ke tidak katanya najis. Kalau tak cerita kata najis maknanya suci. Tapi kena tahulah. Tapi jenis pokok ni tidak ada syarak cerita kata najis. Jenis pokok ni tidak ada syarak cerita kata najis. Maka dia suci. Tu kita ingat begitulah. Malaikat syarak ada cerita kata benda ni najis. Maknanya kalau syarak tak cerita kata najis, kita tahu kata suci. Tu tilik kepada asalnya benda suci. Malaikat syarak cerita kata najis. Masalah sama juga dengan masalah ni. Segala perkara tu adalah halal. Semua benda adalah halal, malaikat benda yang diharam oleh syarak. Semua benda adalah halal dimakan. Malaikat yang syarak cerita kata haram. Kalau dengan maknanya, kalau tidak ada cerita daripada syarak katanya benda tu haram, maka boleh makan. Jadi maknanya, kalau nak sebut benda halal tu, jenis sebutlah je banyak. Maknanya kita kena tengok kata benda apa yang diharam oleh syarak. Lain pada tu halal semua. Benda jamat pun begitu juga. Kena tengok benda apa yang dikata oleh syarak, yang ditentu, yang dicerita oleh syarak kata najis, najis lah. Lain pada tu suci. Lain pada tu suci. Tapi masalah kita tak tahu pula yang mana syarak kata najis tak najis. Situlah. Inilah kita nak belajar. Iaitu tiap-tiap yang memabuk lagi cair. Ni. Benda yang bukan apa dia? Bukan jenis benda yang bernyawa, yang hidup. Iaitu tiap-tiap, iaitu mana? Barang yang dinas oleh syarak pada najis. Iaitu barang yang dinas oleh syarak pada najis. Satunya, tiap-tiap yang memabuk. Tiap-tiap benda yang memabuk. Memabuk. Lagi, bukan semata-mata memabuk tu dah najis. Kait dia lagi. Bukan semata-mata memabuk tu dah jadi najis. Bahkan kait lagi cair. Kalau memabuk tetapi bukan cair, seperti ganja, daun ganja tu, daun ganja memabuk kan? Memabuk. Memabuk
tetapi apa dia? Bukan benda cair. Tu jadi maknanya kalau semata-mata memabuk tetapi tidak cair, tak jadi berair tu, maka tak najis. Uh, Macam mana benda memabuk lagi pula cair, itulah najis. Kullu muskirin ma'i'in najisun. Kullu muskirin ma'i'in najisun. Tiap-tiap benda yang memabuk, kullu ma'i'in muskirin, tiap-tiap benda cair, jenis air-air gitulah. Jenis benda yang cair yang memabuk, najisun, najis semua. Ni dhabit dia. Kullu ma'i'in muskirin najisun. Tiap-tiap benda cair yang memabuk adalah najis. Dengan maknanya, kalau benda cair tetapi tidak memabuk, bukan najis juga. Benda tu benda cair tetapi tidak memabuk, bukan najis juga. Kalau benda tu memabuk tapi tidak cair, maka tak najis juga, seperti ganja. Gitu. Seperti arak. Tu buat misal lah. Tapi kita carilah benda yang ada sekarang tu, kalau cair serta memabuk, ialah najis. Walaupun bau wangi, bau harum sekalipun. Walaupun sedap diminum bagi orang yang suka lah, sekalipun. Seperti arak. Asal-asalnya arak ni yang buat daripada juz anggur. Asal arak tu, yang merah-merah tu. Asalnya arak tu, asalnya begitulah. Asalnya arak terjemuh daripada khamrun. Asal panggilan arak khamrun. Pada bahasa Arabnya khamrun. Arak tu bahasa Arabnya khamrun. Itu asalnya ia buat daripada apa dia? Air buah juz anggur. Tapi sekarang tu tak pakai makna benda tu sajalah, asalkan benda yang memabuk tu, ialah dia panggil arak semua. Dia panggil arak. Jadi maknanya yang ada sekarang pun, yang banyak bagai sekarang tu, yang panggil bia, yang panggil apa dia lagi tu, itu panggil kata arak ke semua. Walaupun bukan buat daripada juz anggur sekalipun. Buat daripada benda-benda lain sekalipun, ialah. Atau tuak, yang masam tu, nira asalnya, lepas tu diperamkan sehingga jadi masam, jadi tuak. Belum pada nak jadi cuka kan. Lepas tu apa dia? Dan barang sebagainya. Dan barang sebagainya, sebagai arak dan tuak. Dah. Sebagainya maknanya benda yang cair yang memabuk tu lah. Yang kalau ada baru-baru sekarang pun masuk dalam tu lah. Dipanggil arak juga pada syarak. Pada bab najis. Sama ada ia daripada air anggur. Ni arak asalnya, khamrun asalnya. Daripada air anggur, mana juz, perahan. Yang kita tengok sekarang tu jadi warna merah. Yang buat perahan daripada anggur yang merah. Itu asal khamrun. Itu asal. Atau daripada yang lainnya, lain daripada air anggur, lain pada juz anggur. Dah. Kalau tebu pun, air tebu pun, kalau masam jadi memabuk, itu juga. Kalau kita katanya dia peram tu jadi mabuk juga.
maka najis. Lepas tu dia suci balik jadi cukur lah. Maka iaitu najis. Maka iaitu mana tiap-tiap yang memabuk lagi cair itu najis. Itu najis. Lepas tu apa makna najis? Tiada, ni hukum. Kalau benda tu benda najis, maka tiada harus minum sebab benda cair. Benda cair maknanya tak boleh nak minum. Makan tak panggil. Tiada harus minum sewaktu daripada tiap-tiap yang memabuk lagi cair di sana itu tak boleh minum. Tiada harus maknanya haram. Haram minum dan jikalau sedikit sekalipun haram juga. Walaupun setitik sekalipun. Walaupun setitik sekalipun haram minum. Walaupun kalau kita dia begini. Masalah kalau benda cair yang memabuk haram kita minum. Haram kita minum tu pasal najis. Bukan pasal memabuk. Faham gitu? Maknanya benda yang cair yang memabuk haram kita minum. Kalau orang tanya, sebab apa haram minum? Sebab dia najis. Bukan sebab dia memabuk. Maknanya, bukan nak cerita kata dia tak mabuk. Memanglah dia tu memabuklah benda tu. Arak tu memanglah memabuk. Tetapi, kita tak ambil dia mabuk jadi ilat bagi haram. Kita tak ambil di mabuk tu jadi haram, jadi ilat, jadi sebab haram, jadi ilat bagi haram minum. Kita ambil di najis. Tilik kepada najis, tak tilik ke mabuk dia. Sebab kalau tilik kepada mabuk, setitik boleh minum. Kalau tilik kepada mabuk, tak tilik pada najis, maknanya kalau satu titik tu boleh minum lagi lah. Sebab tilik kepada mabuk, tak tilik pada najis. Sebab setitik ni biasa tak minum lagi. Mereka kuat sangat lah. Dah. Lepas tu kalau orang yang biasa-biasa dia minum satu cawan tu tak mabuk lagi. Yang tak kuat sangat tu, arak yang tak kuat sangat tu, satu cawan tak mabuk lagi. Sebab tu kalau tilik kepada mabuk tu, maknanya setitik boleh minum lagi lah, ia tak mabuk. Dah. Jadi maknanya waktu ada setengah ajaran orang Kristian sekarang yang dia katanya arak boleh minum kalau tak memabuk. Dia kata begitu. Arak boleh minum kalau tak memabuk. Kalau minum sampai jadi mabuk haram. Kita bukan begitu. Tak boleh minum bukan pasal tak tilik pada mabuk, tilik pada kenajisan dia. Sebab tu setitik walaupun tak mabuk sekalipun haram diminum. Begitulah. Tu mana katanya haram kita minum. Haram kita minum daripada setiap benda cair yang memabuk sana itu. Jikalau sedikit sekalipun. Haram minum sebab pasal dia tu najis. Bukan pasal dia memabuk. Lepas tu kalau setitik pun itu najis. Lepas tu kalau lekat kat sudu tu masalah nak jilat pun tak boleh. Walaupun tak sampai satu titik. Gitu ya. Ada bekas-bekas sikit-sikit kat sudu nak jilat pun tak boleh. Sebab benda najis. Walaupun tak sampai mabuk lagi satu titik tu. Dan jikalau sedikit sekalipun haram juga. Ingat begitu ya. Jadi haram minum sepasal najis. Bukan pasal memabuk. Memanglah benda tu memabuk. Tapi sikit tak mabuk lagi. Tapi dah haram sebab najis. Begitu ya. Maka kita akhir kat situ pada katanya adapun yang beku seperti buah apa dia? Adapun yang beku. Wallahu a'lam, alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء